Bismillahirrahmanirrahim. Jutaan apresiasi buat pimpinan majlis, staf hakim yang sentiasa cakna dan berintegriti, saudara penjaga masa yang menjunjung prinsip ala seterusnya, warga maya pendukung wacana wawasan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya hulurkan buat semua. Sidang hadirin penuh bervisi. Mauduk bicara pada hari ini berbunyi Rasulullah suri teladan ahlaknya merintis zaman yang akan menekankan 3 pragmatik utama. Pertama, kepimpinan tinggi pencetus revolusi. Kedua, semangat diperhebat, dakwah diperkuat. Dan akhir sekali, kesabaran menjadi amalan, sifatnya menjadi pedoman. Sebelum lidah menyambung kata, sebelum kata panjang berjela molek, kiranya saya menakrifkan frasa demi frasa mauduk bicara pada hari ini secara literal dan konseptual agar yang hitam menjadi putih, yang gelap menjadi terang. Rasulullah merupakan kekasih Allah yang diutuskan buat umat manusia untuk menyampaikan ajaran Islam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, suri teladan didefinisikan sebagai contoh yang baik. Frasa ahlaknya pula merujuk kepada perihal baik Rasulullah SAW. Dan akhir sekali, frasa merintis zaman boleh ditakrifkan secara konsepnya sebagai pengaruh atau adat yang diikuti berabad lamanya. Sidang penonton penuh santun. Peristiwa zaman jahiliyah, episod duga untuk semua. Saat kaum Quraisy masih leka, tidak mengenal dunia, babak geram ngeri dalam sejarah apabila diuji dengan pertelingkahan. Perbalahan yang telah meragut, jutaan nyawa terbunjur, kaki tidak bermaya. Namun, habislah gelap, terbitlah fajar pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masihi, kelahiran Muhammad bin Abdullah. Bagai kerbau berpanjikan kepada tali, manusia berpegang kepada janji akan saya melunaskan pragmatik perdana pertama saya di bawah kata kunci kepimpinan tinggi pencetus revolusi. Sidang hadirin yang budiman, kita pasti akan diuji oleh terik mentari, dingin salji maupun ribut menghampiri. Tatkala berlaku kemelut di antara kaum Quraisy selepas banjir melanda, tatkala suasana dalam porak-poranda, munculnya Luhur Tiaseri membawa solusi bagi masalah yang dihadapi. Apabila 4 kabilah Bani Quraisy berebut untuk meletakkan Hajarul Aswad selepas pembinaan Kaabah semula. Namun, di akhir pertelingkahan, di hujung cabaran dan di ufuk perbalahan, adanya Rasulullah meletakkan Hajarul Aswad di atas kain serbannya dan mengarahkan 4 kabilah ini memegang hujung kain tersebut dan membawanya ke penjuru Kaabah. Bak kata mutiara, hati lembu sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Maka jelas bahawa kebijaksanaan dan intelektual Rasulullah dalam memerintah kerajaan yang adil saksama perlu diterap demi memastikan kesejahteraan terbentuk. Hadirin yang dirahmati, terus kita bergerak ke indikator kedua. Semangat diperhebat, dakwah diperkuat. Umpama halilintar yang memana awan mendung, lalu berdetunglah guruh dan kilat, bergoncanglah suasana yang damai tenteram apabila kaum Quraisy bangkit mengekang ajaran Islam. Rasa jengkel dan bantahan membuat-buat mula dilemparkan kepada Rasulullah apabila baginda menyebarkan syiar Islam. Namun, yang disangka runtuh tidak pernah luntur. Semangat juang baginda tidak pernah luluh untuk menegah ajaran khurafat yang berbentuk kepalsuan syirik. Dan sehingga kini api semangat baginda tidak pernah terpadam. Bak kata pepatah, genggam bara biar sampai jadi debu. Dan memegang mandat sebagai pendukung Islam sejati, perlulah kita mempertahankan yang hak dan menolak yang batil demi memperjuangkan api semangat ini. Hadirin yang dimuliakan, baginda pernah berasa perih, baginda juga pernah berasa sakit. Tatkala Rasulullah berasa duka, sabar menjadi ubat lara, kesabaran menjadi amalan, sifatnya menjadi pedoman.
Sidang hadirin saudara-saudari, tersedana Rasulullah ketika baginda diumpat keji, dijengkelkan selepas pemergian isterinya Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Ditemani oleh Zaid bin Haris, baginda berhijrah ke Taif demi mengubati hati yang duka. Apabila baginda meminta pertolongan oleh keturunannya di sana, baginda diumpat. Apabila baginda menyebarkan dakwahnya di sana, baginda dilaknat. Sehingga kan malaikat penjaga gunung sendiri menawarkan untuk menghimpap penduduk Taif dengan menempah dua gunung, melempar batuan dan menggoncang bumi di bawah kaki mereka. Dek kerana melihat keadaan Rasulullah yang menyayat hatinya. Namun, betapa mulianya Rasulullah mengampuni penduduk Taif, malahan mendoakan mereka untuk mengesahkan Allah. Sidang hadirin yang berwawasan, persoalannya, adakah suri teladan ini menjadi amalan? Oleh itu, ayo bersama-sama kita tepuk dada, tanya selera demi memantapkan akidah, memperjuangkan ummah. Mari sama-sama kita pahat di dalam hati, kita patri dalam sanubari dan implementasi hingga ke titik akhir kita bernafas di muka bumi ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.